sementara sementara nak tunggu ramai nanti yang sampai sikit lagi ni, akan cuba dulu untuk scan dekatnya dinding tu. Scan ni. Saya nak bayar lah. Nanti menang. Meramaikan. Oh, ya kan? Meramaikan semua kena scan. Dan telefon semua scan Allah. Supaya lebih daripada ni, dan malam ni kita bawa balik hadiah. Okey. Ha? Ya. Okey, terima kasih kepada tuan-puan. Boleh sebelum baca mulakan majlis kita pada malam ini, boleh saya tahu di antara kita semua ni yang mana dia akan tanya? Nanti masa tulis kat sini nak nampak. Nak tengok? Nanti masa tulis kat sini nak nampak. Nak tengok? Okey, kebanyakannya delay customer. Okey, kebanyakannya delay customer. Okey. Okay. Dekat mana? Okay. Dekat mana? So tengok online ni bagi temukan di TikTok live ni bukan kebetulan ni berbalik harga emas tu murah, maaflah. Tapi kita kena faham kita awal lah untuk saya kan. Beras 10 dinar berapa harga sekarang? Terus tahun keuntungan. Dapat 7 kalau pewangan kita yang terakhir. Nanti insyaAllah kawan-kawan nanti akan cerita, rakan seperjuangan saya akan cerita tentang pengalaman sendiri. Siapa customer kat sini? Ada customer? Angkat tangan cik customer? Lagi, tinggi. Customer kan? Okay. Confused. Jihad, tak baju jihad dekat customer. Okay. So tuan-tuan nampak baju-baju biru, baju-baju apa tu, panci, kan? Baju-baju lain panci baju baru. Panci dan J100 adalah bawah bimbingan Tuan Zulkifli Syafi'i, mentor kami yang banyak alhamdulillah menjadi asbab berubahnya hidup kami dalam bisnes public good ni dan juga penyimpan emas public good. Tugas kami educate orang. Tuan-tuan, baru-baru ni saya pergi ke Ningau dan saya pergi Kota Telut, dua tempat dekat Sabah. Saya pun cerita tentang masalah kewangan. Saya reserve sikit cerita dekat belakang, nanti boring habis cerita saya kan. Tapi saya mau cerita sikit lah dekat depan ni. Yang hadir ni tuan-tuan, Sabah ni adalah satu negeri yang diorang berada dalam keadaan kemiskinan tu sangat tinggi. Kadar kemiskinan kan. Jadi kalau dekat sana tuan-tuan tak heran, gaji rendah. Kadang-kadang gaji rendah atas 1,500 pun normal. Saya pergi dekat Sampurna, kerja bersihkan restoran, pernah kerja restoran. Gaji dia berapa? 600 sebulan. Siapa mau kerja 600? Kita gaji 2,000 pun baru muat. Ni 600 sebulan kalau kerja sampai tengah malam. Jadi bila saya pergi sana tu perasaan sentimental tu kuat sikit lah kan. Sebab kita tahu kita membesar di sana, kita nampak kesusahan orang di sana dan kita pun lahir di sana. Jadi saya nampak orang-orang yang hadir tu, nanti saya mau cerita sikit bab scam, insyaAllah ya, ingatkan saya. So saya dan juga kawan-kawan J100 5G datang malam ni dan juga hari-hari lain kita buat seminar kaya dengan emas, mendidik rakyat Malaysia supaya jangan buat kesilapan-kesilapan dalam kewangan. Apa kesilapan yang paling besar tuan-tuan? Bila pencen dalam keadaan miskin. Tuan Zulkifli Syafi'i cakap apa? Hidup miskin di usia muda, pengalaman hidup yang mahal. Kan? Hidup miskin di usia tua, penjara kehidupan yang mana? Kalau penjara dunia ni kita bolehlah minta pengampunan, boleh keluar yang di Pertuan Agong kan? Ada kita buat berkelakuan baik, boleh keluar lebih awal betul. Tapi kalau pencen miskin, kita mau start kerja balik, bukan senang. Siapa mau terima kita? Orang umur 30-an pun macam cari kerja susah sekarang, betul? Apatah lagi umur 70, antara resume pun nak bergerak kan? Memang susah itu mau terima. Jadi masalah kewangan yang pertama adalah pendapatan kecil. Bercerita tentang yang budak 600 income dia tu, agak-agak kemampuan untuk dia menabung banyak ke sikit? Saya tak pastilah dia mampu menabung ke tidak. Dan dia
kita ada pilihan. Setiap orang Allah bagikan modal yang sama. Seolah-olah macam ni lah, semua orang dekat sini dapat modal. Ini modal 10,000, kembangkan masing-masing lah. Siapa pandai, siapa kerja keras, kuat, ada ilmu, dia boleh kembangkan dengan lebih hebat, betul. Tapi kita dapat modal 24 jam sehari yang sama. Kenapa ramai orang masih dia ada alasan cakap apa? Saya tak mampu membeli emas sebab income saya tak banyak. Sebab itu pilihan dia. Sebenarnya dalam kurungan, pilihan dia adalah apa? Saya tak mau keluar daripada comfort zone saya. Itu ya sebenarnya. Sebab semua orang tahu tambah income bermaksud kurang masa berehat. Tak ada orang dibayar untuk masa kerehatan dia. Kerja apa? Saya punya kerja berehat 4 jam dapat bayar 100. Tak ada kan? Kalau tidak semua orang mau ambil pekerjaan tu. Bekerja extra hours bermaksud kurang waktu berehat. Dan ramai orang memilih untuk tidak korbankan waktu berehat. Akhirnya dia korbankan waktu berehat di usia tua. Sebab tu ramai orang dah tengok, jangan cakap dah orang cakap apa? Orang siapa-siapa. Kita tengok orang terdekat saja. Kita punya family, saudara-saudara, jiran tetangga, ada kan yang umur 55, 60, 65 masih bekerja di luar. Ada. Kenapa? Dia memilih kan? Waktu muda ni kita ada banyak pilihan tau. Waktu kita berusia, especially bila miskin dalam keadaan kita berusia, kita tak banyak pilihan. Kita tak boleh perlu berehat. Sebab kalau berehat maksudnya lapar, terpaksa meminta-minta. Berehat maksudnya terpaksa apply sebagai asnaf dekat pusat zakat. Masa muda dulu kita lah yang bagi zakat setiap bulan. Sedih kan? Bila kita berusia, kita kena apply untuk jadi penerima zakat. Ya Allah, malu rasa. Rasa loser kan? Jadi sementara tuan-tuan masih di fasa awal kehidupan ni, berusaha keras buat apa? Tambah income. Tambah income ni ada dua tuan-tuan. Tambah income yang sedia ada, maksudnya naikkan income tu. Satu lagi, tambah source of income. Mana satu? Kalau boleh buat dua-dua lah. Tapi masalah dia, kalau orang makan gaji, dia tak boleh kontrol penambahan income dia. Kadang-kadang dia buat kerja extra hours, belum tentu bos dia naikkan gaji. Jadi benda kita tak boleh kontrol ni, susah. So apa yang kita boleh kontrol adalah buat bisnes lah. Kan? Kita buat Grab ke, self-employee pun apa buat Grab tu, maksudnya buat kerja sendiri. Bukan buat bisnes tapi buat kerja sendiri. Buat Grab, jual masa kita. Lepas tu kita boleh buat bisnes, explore bisnes-bisnes kita online tu banyak. Affiliate ke apa semua, kena explore. Kita akan nampak jalan bila kita buat decision untuk buat. Sekarang ni, kenapa ramai orang income dia tak banyak untuk beli emas ke, menabung ke, tak kira lah, saving lah pendek kata. Kenapa? Sebab dia tak buat decision. Selagi mana kita tak buat keputusan, kita tak akan bertindak ke arah itu. Cuba try malam ni, tuan-puan yang hadir, yang dekat online ni, buat decision. InsyaAllah 2024, 2025 saya akan agresif tambah income saya ke atas dan tambahkan sumber pendapatan saya. Kalau sebelum satu jadi dua, dua jadi tiga, tiga jadi empat. Percayalah, rezeki itu akan hadir satu persatu. Tiba-tiba, ada ni peluang untuk affiliate ni bagus. Nampak. Kita akan nampak. Sama macam ni. Kita cakap, saya plan mau beli kereta Honda lah, contoh nanti kita akan capture banyaknya kereta Honda dekat jalan. Betul ke tidak? Sebelum ni tak nampak kereta Honda. Kenapa? Sebab dia sudah set dalam otak. Jadi kenapa tuan-tuan ramai orang tak nampak peluang-peluang untuk tambah income? Sebab dia tak set untuk tambah income. Tuan-tuan kena set dulu. 2025 adalah tahun saya agresif tambah income. Percayalah, satu persatu pintu rezeki akan terbuka. Okay? So, saya selalu sebut macam ni lah, dan ini apa yang saya pegang. Jangan terikat dengan benda yang kita tak boleh kawal. Orang selalu cakap, kerajaan sekarang ni problem. Contohlah, dia memilih untuk cakap macam tu. Lagi apa? Dia cakap apa? Takdir Tuhan, untunglah orang yang lahir-lahir kaya. Betul? Apa lagi contoh? Sedapnya bos aku ni setiap bulan dia kutip untung. Bagi gaji sikit saja. 1001 reason dan alasan kita boleh bagi untuk kita komen dan condemn. Tapi apa impact daripada kita punya poket? Kita tambah kan? Tak ada apa-apa. Jadi kita dah selalu fikir benda yang
daripada kawalan kita ni, abaikan, fokus pada benda kita boleh kontrol. Apa benda kita boleh kontrol dalam kewangan kita? Income lah, income kita. Okay? So, jangan bagi alasan lagi supaya kita dapat tambah income. Besar kita punya income, besar juga kemampuan kita menyimpan. Tapi, at the same time, tuan-tuan, mau tambah income ni, dia ambil masa. Sementara kita mau besarkan income kita, mesti paksa juga menabung. Sikit-sikit pun jadi. Ada seorang di rumah, dia kontak saya, dia cakap, bolehkah saya mau tak sempat kemas ni? Tapi saya punya bajet RM50 sebulan. Public good minimum menabung emas berapa? 100. Saya cakap boleh. Sentiasa boleh. Boleh. 2 bulan sekali menabunglah. RM50 bulan ni, bulan depan RM50 lagi. Boleh. Kalau dia mahu lah. Kan? Jadi sebenarnya ruang tu sentiasa ada. Kalau income kecil pun boleh. Ada seorang penyimpan emas saya, dia kerja gaji RM1,000 tuan-tuan sebelum ni. Saya tanya dia berapa gram emas dia ada, belasan gram. Tahun depan saya tanya lagi dia berapa banyak gram emas dia sudah ada. Dia cakap ada puluhan gram emas. Gaji RM1,000, bagi parents dia RM400 sebulan. Kita gaji RM5,000 bagi parents RM200, tak dapat menabung, something wrong tu. Banyak ruang nak perbaiki. Okay? Yang kedua adalah bercerita tentang lifestyle. Lifestyle ni bahasa Melayu dia apa? Gaya hidup. Kan? Kalau tengok, ada satu dalam buku Robert T. Kiyosaki, dia tunjuk kan, pathway ataupun jalan laluan duit orang kaya, orang miskin, dan satu lagi orang yang nampak kaya tapi miskin. Okay? So orang kaya, orang miskin laluan dia macam mana? Daripada gaji bos masuk dalam poket dia, lepas tu bayar kiri kanan depan belakang, komitmen habis, tak sempat mau menabung, tak sempat mau buat apa, tak sempat saving, tak sempat mau spend untuk lifestyle. Itu orang B40, orang susah lah kan? Generally okay. Orang yang masuk gaji banyak macam mana? Kalau dia faham ilmu kewangan, dia akan masuk pergi aset dulu. Income dia bulanan tu, beli aset, bayar aset, hartanah semua kan? Lepas tu nanti income dari hartanah tu baru masuk poket dia untuk dia belanja lifestyle. Itu yang faham. Yang tak faham lebih kurang macam orang miskin tu. Tapi dia pathway lebih macam mana? Dia pathway yang tadi tu, yang nampak kaya tapi miskin. Sebab bulanan gaji dia masuk poket, lepas tu pergi mana? Bayar bank. Sebab banyak daripada lifestyle kita ni, kita buat apa? Hutang. Betul? So, ada orang gaji dia besar, tapi dia hidup mengikut kemampuan. Okey ke tidak? Hidup mengikut kemampuan. Dah okey? Dah okey? Ha? Sangat okey. Siapa rasa okey hidup mengikut kemampuan kan? Ha. Dah okey. Betul ke kita ni mengikut kemampuan dah boleh? Di bawah kemampuan. Di bawah kemampuan. Bagi temukan tuan-tuan. Semua yakin Itu baru orang faham ilmu kewangan. Kita sebab dia tak hutang bank, dia tak belanja ke masa depan, tapi hidup di bawah kemampuan. Hidup mengikut kemampuan maksudnya hilang kemampuan menabung. Sebab cukup. Gaji RM3,000, kiri kanan depan belakang, habis RM3,000. Macam mana mau menabung? Tak boleh. Tapi ada orang, dia next level, hidup atas kemampuan. Ramai, tuan-tuan, saya baca satu news. Dia cakap apa? Dia cakap lebih 80% isi rumah di Malaysia berhutang. Kalaulah saya boleh cari berapa peratus dari 80% tu yang banyak hutang jahat. Agak-agak dekat Malaysia ni banyak hutang jahat ke hutang baik? Ya. Kita boleh sebab tanya ada orang sebelah, hutang kau hutang apa? Cuba tanya sikit. Orang sebelah saya. Saya malu saya hutang, bahaya, tabu di Malaysia ni kan. Jadi tuan-tuan, ada orang hidup di pelik kan? Cakap macam itulah perasaan bila orang sudah di apa macam mana? Meremang di rumah itu tinggal. Tapi tuan-tuan, this kind of thing happen dekat Malaysia ni ada. Cuma ada orang cerita, ada orang nak cerita. Kalau tak, mana ada orang bankrupt. Akhirnya dia stable. Kalau ada air dalam kereta tu pun dia tak bergegar. Padahal 10 tahun tak pernah. Sebab beza antara kereta, contoh Axia RM1,000 ditukar dalam emas, gila dia naik 10% setahun. Dahsyat. Bila kita faham kesedaran kewangan, perlu ke? Tak perlu. Sebab
So tuan-tuan kalau duduk di bawah G100 5G ni, insyaAllah buka almari, tengok ada 25 baju. Ini semua hitam, senang kan dari bawah. Baju nak slide G100 dah hitam baju dia. So cakap, dan ramai orang simpanan dia kosong sebab apa? Yang saya selalu bagi duit, tangan kiri tinggi daripada saya. Tinggi daripada saya. Masa habis duit masalah tu. Shopee gold kan yang potong 100. Tapi belum habis cerita ke? Buka-buka, ya Allah, kan kita punya saving. Asal tu jawapan macam tu. Bulan 12 kan? 10% sebulan. Tu ni boleh selamatkan pelaburan emas lah. Kita sama dealer kan. Sebab mungkin adik-beradik kita ada. Jadi kalau kita mau meninggal luar biasa tuan-tuan, kita kena hidup luar biasa. Kenapa? Betul, bukan duit bukan segala-galanya. Tapi dengan ada duit banyak benda kita boleh buat. Banyak kebaikan kita boleh buat. So tuan-tuan, Nabi cakap sallallahu alaihi wasallam ada satu hadis. Nabi cakap apa? Bila seorang anak Adam meninggal, semua harta dia habis. Kita tak sempat mau fikirlah, velfire dekat rumah parking siapa agak pakai. Kita dalam kubur ni gelap. Kita fokus mau minta cahaya sebab tu. Betul? Mau minta bantuan, mau minta supaya tak kena pukul. Malaikat mungkar nakir dah azab kita. Tak kena pukul. Malaikat mungkar nakir dah azab kita. Itu yang dia minta. Tak kena pukul. Malaikat mungkar nakir dah azab kita. Itu yang dia minta. Kita dekat alam sana nanti apa? Doa anak yang soleh. Ni ada anak dekat depan ni kan. Kan, mudahan soleh, nampak macam soleh ni, insyaAllah tunduk je kan. Tapi belum tentu dia doakan. Puan Syarifah belum tentu dia doakan. Sharing macam ni, kita nampak kat sini ada berapa puluh orang, dekat online lagi berapa ramai orang tuan-tuan. Kan, mudah-mudahan ilmu ni, siapa yang tengok online, kalau boleh tekan butang share, kongsikan kepada lebih ramai orang lagi tuan-tuan. Dan doakan asbab tuan-tuan tekan butang share tu, insyaAllah kebaikan akan lebih banyak. Cerita, ada yang cakap, saya terkesan kalau saya nampak tu status yang cakap, sampai bila kamu bekerja? 2025, 2026 adalah tahun untuk kita fokus adakan 6 ke 12 bulan saving. Dan saya buat kira-kira kalau setiap bulan kita konsisten simpan, kena tambahkan persen dekat sini. Macam mana mau tambah persen? Kena tambah income. Okay? So simpan dekat mana? ASP, tabung haji. Saya cakap lagi senang simpanan tu dikeluarkan, lagi senang bocor. Jadi kita tak mau bocor. 5 tahun pun kita rasa lama. Kalau bocor dia akan jadi 7 tahun, 10. Lebih banyak emas Emas tengah makin naik ni. Okey. Jadi cara dia adalah 3 bulan gaji simpan dekat sini. Selebihnya simpan dekat sini. Okey. Caranya setiap bulan bahagi 2. Katakan kita mampu simpan 10%, 5% simpan dalam emas, 5% simpan dalam ASB tabung haji. Ini untuk orang yang baru mau bermula. Okey. Bila cukup 6 ke 12 bulan saving, kita start bina harta. Apa contoh harta? Rumah, lagi tanah, lagi bisnes, okay, royalty dan lain-lain lah. Okay. Bina lagi rumah yang kedua, tanah, bina bisnes, apa-apalah yang penting arah balik sini. Dan yang penting adalah kena tolak straight forward. Tuan-puan just start daripada sini, fokus 6 ke 12 bulan gaji, cantikkan profil kewangan, nanti bank akan suka kita buat financing hartanah, lepas tu kita bina bisnes. Bercerita tentang bisnes tuan-puan, saya mau cerita tentang potensi bisnes dekat public gold. Sebab apa? Benda baik kita mau kaya. Satu benda yang tuan-puan kena buat adalah tuan-puan mesti involve dalam, nak dengar lah, bisnes. Sebab Nabi cakap sallallahu alaihi wasallam kan. Okay. So, yang pertama tuan-puan, bisnes public gold ni senang, dan jujur. Buat bisnes public gold ni, tuan-puan, dealer, sebab jadi dealer kena buat belian RM15,000, belian emas lah, dapat emas lah. Satu, yang kedua adalah mesti ada willingness to learn. Ada keinginan untuk belajar. Cukup sudah untuk saya. Sebab kita akan guide tuan-tuan. Kita akan guide betul-betul. Okay? So, saya tengok mana saya nak cakap lagi. Okay, last. Saya tengok mana saya nak cakap lagi.
Okay, last kali percutian percuma. Adakah dekat sini yang suka travel? Angkat tangan. Kali percutian percuma. Adakah dekat sini yang suka travel? Angkat tangan.